masalah ataupun isu. Okay. Right. So you all dah kena pasti daripada perbincangan dan refleksi, you dapati murid darjah 3 tidak dapat memahami dan menguasai penggunaan kata kerja dalam kertas ujian. Kenapa you nak kena kata dalam kertas ujian? Dia tak faham dan menguasai penggunaan kata kerja. Kalau di luar kertas ujian, dia boleh buat. Kalau di luar kertas ujian, dia boleh buat ke? Tak juga, sebab kalau tengokkan pada poin yang nombor 2, dia kata dari semakan buku latihan pun murid tidak dapat membina ayat menggunakan kata kerja. Right. Sebab you kata daripada semakan. Ini you punya refleksi lah. You hasil daripada. So sebenarnya daripada semakan buku latihan ni adalah you punya bukti bahawa mereka tak dapat bina ayat. Isunya ialah mereka tak boleh bina ayat kata kerja, betul? Sama dengan nombor 1. Isunya ialah mereka tak faham dan tak kuasai penggunaan kata kerja. Mana you tahu? So berdasarkan kertas ujian. So kertas ujian ini adalah bukti bahawa mereka ada masalah. Betul tak? Betul. Bukan betul. Masalah. Kalau you letak macam tu dalam kertas kerja, dalam ujian aja dia ada masalah. Kalau bukan dalam ujian dia tak ada masalah. Sama dengan latihan. Okay? Alright. So dah ada ni satu, dia tak faham, dia tak kuasai. Tak faham pasal kata kerja, tak boleh guna kata kerja. Kemudian dia tak boleh bina ayat kata kerja. Sambung lagi. Murid darjah 3 tidak dapat menguasai kata kerja disebabkan faktor-faktor. Ini dah bukan masalah ni, sebab you kata tak dapat kuasai disebabkan faktor rakan sebaya yang menggunakan slang. Okay, bahasa Melayu cakap slang slang ke slanger? Bahasa Melayu cakap slanger. Saya tak tahu. Sungguh saya tak tahu. Ni adakah bahasa Inggeris slang? Yalah, bahasa slanger tu maksudnya slang lah. Bahasa Inggeris. Oh, okay. No. Saya tak kata salah ke apa. Saya tak tahu sebab saya buat andaian selanga ni ialah slang. Saya tak pernah dengar. Seriously, this is first time saya dengar. Okay. Dan tidak menggunakan. Okay, so ni dia dah ada sebab faktor rakan sebaya. So kalau poin nombor 3 ni, dia adalah punca masalah tak? Which is faktor rakan sebaya. Betul tak? Betul. So sebenarnya yang ini bukan isu. Yang ini ialah punca masalah. Punca kepada mereka tak boleh menguasai kerana mereka banyak guna slang. Okey. Yang kedua ialah faktor persekitaran atau sosioekonomi menyebabkan murid darjah 6. Darjah 6 pula. Tadi darjah 3. Typo, doktor, typo. Salah. Okey, laju je. Menyebabkan murid darjah 3 mempunyai masalah pertuturan pula dah. Tadi tak ada masalah. Tadi dia tak cakap pasal bertutur, dia cakap memahami dan menguasai bena. Bena ni saya tak tahulah sama ada bertutur ataupun dalam penulisan. Okey, saya tak tahu. Saya akan tanyalah kalau macam tu. Kemudian memahami dan menguasai penggunaan kata kerja. Kalau you kata buktinya ialah kertas ujian, so maksudnya mungkin dari segi penulisan jugalah, sebab kertas ujian ialah bertulis kan. So ni nampak macam dari segi penulisan lah. Mungkin sebab you tak kata dalam ujian lisan. Kalau you kata dalam ujian lisan, nampaknya mereka tak boleh bina ayat secara bertutur. Okey, sebab you dapati dalam ujian lisan. Tapi sekarang you kata dalam kertas ujian dan dalam buku latihan. Maknanya dari segi penulisan sahajalah. Okey, saya buang perkataan bertutur ni, mesti tulis bertutur. Tapi sebab you kata dalam semakan buku latihan, maknanya bukti ni ialah daripada buku penulisan. Maknanya saya membuat andaian dalam penulisan mereka tak boleh bina ayat. Okey, tiba-tiba you kata pertuturan pula faktornya. So, ini adalah kemahiran yang berbeza pula. Okey. Faktor persekitaran sosioekonomi juga adalah punca masalah. Maknanya daripada you punya perbincangan ni, you dah kena pasti 2 punca masalah dan 1, 2, 3 isu. Okey.
Right? Tapi dekat akhir sekali you ada masuk pasal pertuturan pula. Maknanya ada 4 isu, bukan 3, 4. Okay, 4 masalah. Right. So, now kita sekarang nak fokus. Bagaimana kita nak fokus? Kita mencari bukti masalah. Okay? Sebab dengan bukti masalah tu barulah kita tahu apa isu yang sebenarnya. Betul? Dengan itu kita boleh fokus lah. So maknanya data yang pertama sekali you kena buat adalah mencari bukti masalah. Kalau you kata tadi berdasarkan ketat ujian, berdasarkan semakan buku latihan, itu adalah bukti masalah you. Tetapi saya tak tahu macam mana you boleh buat kesimpulan itu adalah kerana faktor rakan sebaya dan itu adalah faktor persekitaran. Saya tak tahu macam mana you dapat kesimpulan itu. Nampak tak? Okay. So maknanya nombor 1 data pertama yang you perlu lakukan adalah ataupun kutip adalah bukti kepada masalah yang you buat dari yang you kena pasti semasa you bincang pasal isu. Okay. Right. So tadi you kata you gunakan kertas ujian. Okay. Dan juga kalau ikutkan ni lah dan latihan lah. Betul tak? Yang nombor 4 faktor pertuturan tu tak nampak mana buktinya. Yang ni baru you kata bukti lah. Boleh? Alright. So, bila you dah dapat ni hasil daripada analisis kertas ujian mereka dan juga daripada latihan mereka, you dapati mereka tak faham. I don't know macam mana you ukur faham, tak kuasai. I don't know how you ukur kuasai membina ayat. Okay, yang itu boleh nampak. Sebab bina ayat dia nampaklah dia tak boleh buat kan, dia susunan dia tak betul. Tapi memahami tu kita tak nampak macam mana. Kecuali itu adalah ujian kefahaman. Nampak tak? Kalau ujian kefahaman, you suruh dia orang baca, kemudian you bagi soalan-soalan berkenaan apa yang mereka baca. Betul tak? Betul? Setuju ke tak setuju? Setuju. Okay. Menguasai penggunaan. Maksudnya penggunaan ni kalau macam berdasarkan ketat ujian, bermakna mereka tak boleh menulis lah, betul tak? Kalau you kata macam tu, sebab you tengok ketat ujian. So sebenarnya isunya yang sebenar ialah tak boleh bina ayat kata kerja, tu saja. Sebenarnya. Okay. Right? So sebenarnya you punya isu ialah mereka tak boleh bina ayat kata kerja. Okay. Bila you tanya, lepas tu itu daripada bukti daripada latihan dengan kertas ujian ya. Kemudian baru you cari data awal you. Okay. Mengapa mereka ada masalah ini? Nampak tak? So set data yang kedua yang you kena cari adalah punca masalah. Okay. So punca masalah ni ialah tinjauan awal. Sebab you dah kena pasti masalah tadi masa lepas apa nama daripada you punya refleksi tadi, daripada you menilai kertas ujian dengan latihan, you dapati mereka tak boleh bina ayat. Itu sebenarnya. You tak tahu dia faham ke, dia kuasai ke tidak, you tak nampak. Mungkin bila you cari punca masalah, baru you tahu sebenarnya mereka tak faham. Mereka tak faham sebab apa? Mungkin adalah sebab-sebabnya lain kan? Betul tak? Betul. So dekat mana, daripada mana you nak dapat punca masalah ni? Apa sumbernya you nak dapat? Bagaimana you nak dapat tahu maklumat tentang punca masalah? Macam mana? Melalui guru mereka. Okay, you boleh temu buah guru kan? Okay, mungkin you boleh temu buah guru. Jadi guru bolehlah kata, saya tengok dia orang ni, saya ajar-ajar dia tak faham-faham. Okay. Right. Lepas tu itu cikgu cakap kan, saya ajar-ajar dia tak faham. So siapa yang boleh bagi tahu yang kenapa dia orang tak faham? Murid. Yes, you boleh tanya murid. Betul tak? Saya tak faham sebab cikgu tu tak tunjuk macam mana nak buat. Cikgu tu tak kasih perkataan-perkataan. Saya tak tahu perkataan yang cikgu guna. Something like that lah, mana tahu jawapan ni kan. So maknanya ada kena-mengena dengan gaya cikgu mengajar, cara cikgu mengajar ataupun mungkin bahan bantu mengajar cikgu yang tidak mencukupi bagi mereka. Siapa tak tahulah. Kita pun tak tahu. Sehingga you collect data,
dengan temu bual guru dan temu bual murid. Boleh? Okay, so jadi you ada dua set data, iaitu yang pertama bukti bahawa itu adalah masalah, iaitu hasil daripada you menyemak kertas soalan dan latihan mereka, kertas ujian dan latihan mereka, itu satu. Lepas tu set data yang kedua yang you kena kutip adalah punca masalah, hasil daripada temu bual guru dengan temu bual murid. Okay. Now, bila tadi nombor satu tadi, bila you cari bukti masalah, you menganalisis, secara tak langsung you pun kena dapat kenal pasti murid yang ada masalah, betul? Tak semua yang bermasalah kan? Okay, so maknanya bila you mencari bukti masalah tadi, secara tak langsung you juga dapat you punya peserta ataupun murid yang bermasalah, iaitu you punya sasaran. Betul? Yep. So sekarang you dah kenal pasti punca, you dah kenal pasti masalah, you dah tahu dah ada buktinya hasil daripada analisis kertas ujian dan juga latihan mereka, dan you dah tahu murid-murid yang ada masalah. So maknanya data satu ni you kena tunjuklah bukti bilangan murid yang bermasalah tu, apa keputusan latihan dia dengan apa keputusan ujian dia, betul tak? Okay? Alright. Kemudian bila dah ada tu kita pun nak punca masalah, kita pun temu bual. Okay, so maksudnya fokus kajian you ni, kalau you tulis minat dan tahap tu kita tak tahu lagi, sebab sehingga you dapat bukti masalah dan punca masalah baru you boleh fokus lah. Betul tak? Okay, alright, dah situ. Settle lah. Okey, sekarang apakah tujuan kita tadi? Dah ada bukti masalah, kita dah tahu punca masalah, maka kita nak melakukan tindakan. Tindakan kita adalah intervensi, betul tak? Ya? Okey, so therefore dengan maklumat ni kita nak buat tindakan. So tindakan kita mestilah yang boleh buat apa? Kalau tadi contohnya you kata you temu bual murid, murid kata dia tak faham. Okey, dia tak faham. Example lah, saya bagi example, mereka kata mereka tak faham. Jadi you punya intervensi ataupun you punya tindakan itu, okey, mestilah yang boleh membuatkan mereka apa? Faham. Yes, membuatkan mereka faham. Maksudnya yang menyelesaikan masalah tadilah, ataupun yang tackle punca masalah. Okay, so you punya intervensi mestilah yang boleh tackle ataupun yang menyelesaikan punca masalah. Okay, saya kata yang boleh selesaikan punca masalah. Betul tak? Betul. Okay. So apakah intervensi yang you nak ambil? Okay, alright. So intervensinya ialah you dah ada kat sini. Okay, you kata you cadangkan si Batam ni. Okay, sekarang ni you kena ingat balik semula lah. Dah lepas kita dah bincang ni, rasa you nak fikir balik semula lah. Kalau you nak cadangkan si Batam ni, bagaimanakah si Batam ini dapat dapat membuatkan murid faham. Okay? Itu baru satu punca. Kita tak tahu punca yang lain. Kalau dia kata cara cikgu ngajar tu cikgu tak bagi cukup bahan. So dia mungkin maksudnya dia another example saya bagi kat sini tu tak faham. Satu lagi BBM cikgu. Okay, mungkin murid tu jawab macam tu lah. Okay, so you punya si Batam ni mestilah dapat menjadikan satu ataupun boleh dijadikan bahan bantu mengajar yang berkesan lah. Betul tak? Betul. Okay. Yang dapat meningkatkan kefahaman murid. Okay. So yang ini yang you kena fikirkan, sebab yang ini yang you nak kena cadangkan. Okay. Yang you kena ingat adalah aktiviti itu hendaklah dijalankan, aktiviti intervensi hendaklah dijalankan dalam masa 2 bulan. Okay. Right. So you kena fikirkanlah dalam 2 bulan tu apakah pengisian intervensi you. Okay, contoh you dah kata pengenalan. Okay, lepas tu aktiviti 1, aktiviti 2 dan seterusnya lah. Okay. Alright, dalam tempoh 2 bulan tu.
Okay. So ingat saya kata 6.0 ada dalam bracket ni. You tak tulis yang betul ni. Sebab yang 6.0 ialah bukan catagan. Catagan 7 ke 8. You tengok ada nombor 8 tu. Tengok you punya ni. This is catagan. Okay, yang you buat ni ialah catagan. Ni nombor 8. Okay. Yang nombor 6 you tak tulis ni. Nombor 6 intervensi yang dicadangkan bukan catagan. Dengan apa nama, dengan saya tulis apa? Detail kan? Terperinci kan? Saya kata dengan terperinci. Cek balik semula arahan Yang ini kena dengan terperinci. Maksudnya you kena cerita apakah intervensi you, berapa kerap you nak lakukan, mengapa you ambil intervensi tu, siapa yang terlibat, macam-macam lah, everything detail lah tentang intervensi. Intervensi tu melibatkan 10 aktiviti misalnya, bla 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 lah, bila dijalankan Okay, so yang ini secara terperinci. 6. Diringkaskan dalam catagan, which is 8.0. Okay, maknanya intervensi nombor 6 diperincikan. Saya letak diringkaskan. Adalah ringkasan, catagan ni adalah ringkasan nombor 6. Saya letak macam tu. Sebab ini dia lah, you punya poin-poin ni lah. Okay. Boleh? Alright. So jadi sekarang dah ada situ, objektif you, maksudnya objektif you ialah objektif intervensi lah kan, betul tak? Maknanya di akhir intervensi, apa yang diharap dapat dicapai. Okay? Right? You akan ada yang umum, objektif umum, yang tadilah you kata nak tingkatkan dia punya penguasaan kan? Ataupun dia boleh apa tadi you kata dia tak boleh bina ayat. Okay? Tu dia kata maknanya tingkatkan kebolehan lah ataupun kemahiran. Okay, jadi dia boleh bina ayat secara umumnya. Lepas tu secara khususnya, objektif khusus maknanya dia bergantung kepada you punya aktiviti intervensi lah. Betul tak? Betul. Okey. Ini senang-senang tinjauan awal. Yang tadi tinjauan awal nak kumpul punca masalah ialah tinjauan awal data dia. Okey. Jadi yang cadangan penilaian ni tadi, kalau awal tadi you kata berdasarkan ujian tadi, you dapati mereka tak boleh buat, mereka lemah, okay? Maknanya sekarang lepas intervensi, you nak ukur sekarang dia boleh buat ataupun tidak, which is you punya ujian tadilah, betul tak? Betul. Dan you punya latihan. So yang tadi di awal kita buat ujian pra, yang ni ujian pasca lah. Latihan pun latihan pasca lah. Maksudnya selepas intervensi. Okey. Boleh? Ya. Boleh, doktor. Ada soalan lain lagi? Doktor nak tanya, yang di akhir intervensi diharap teknik tadi tu kan, yang tu memang kena masukkan dekat bahagian objektif ke? Yalah. Apa yang you harap nak capai. So you ada pencapaian yang umum kan? Which is, berdasarkan you punya intervensi secara umum tadi. Kemudian satu lagi ialah yang khusus lah. Bergantung kepada aktiviti-aktiviti intervensi you. Kan? Okay? Okay, doktor. Sekejap. Okey, apa dia soalannya? Nanti saya tengok masa your present lah. Okay, masa present your bentang, lepas tu saya akan buat feedback lagi. Lepas tu you hantar balik semula yang dah siap dibaiki lah. Okay. Okay? Faham, Jadi doktor. kita berbincangan untuk apa dia?
Lepas kita bentang perjumpaan kedua, you akan bentang masa perjumpaan kedua kan? Lepas tu nanti kita tengoklah berapa lama ni sebab saya belum tahu lagi jadual, tak dapat lagi jadual bila markah kena masuk kan. So saya kena bergantung pada tu lah. Okay? Nanti perjumpaan kedua boleh saya maklumkan lah kot. Ya? Baik, Okay. Alright. Ada apa-apa lain lagi? tak ada dah. Tak ada Okay, kalau ada apa-apa tanya dalam grup So saya share ni dekat kita kajian tindakan set 10 kan? Ya betul doktor. Okay, so ini Set 10. adalah feedback discussion. 1. You all kumpulan berapa? Kumpulan 1. Group 1 Okay. Send. Alright, dah entah? Okay. Okay ya? Ya? Okay. Alright, okay. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih doktor. Right. Carry-nya. Masya Allah. Banyak salah Dia sekejap ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Minai sekejap.